Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama pada malam ini. Sebelum saya meneruskan perbincangan ini, untuk makluman, nota tu ada tersilap. Tersilap sebenarnya bukan tersilap, cuma tertinggal muka surat tu minggu lepas. Jadi pada malam ni kita ambil hadis yang ke-510. Sebenarnya nota 509 ke atas tu dah siap semuanya. Cuma dia tidak terfotostat tu. Saya tengok sana pun jadi 510. Sebenarnya dah siap dah, saya bagi minggu hadapan. Baik, kalau bawa yang minggu lepas boleh kita ambil pada 509 minggu lepas bawa kan? Kalau bawa minggu lepas cuba tengok teks hadis 509. Ya. Sebab kita minggu lepas saya cari sebenarnya untuk minggu lepas kita mula daripada awal, sebab sikit sangat kita baca sebenarnya. Ya? 510 dah bincang dah untuk minggu lepas. Kita apalah. Cuma sebab nota yang minggu lepas sebenarnya kita baca sikit saja tu. Nah, setengah jam. Cumanya untuk malam ni kita ambil 510 sebab saya tertinggal dia punya bahagian tu. Okey, cuba tengok 510 lah untuk malam ni. Hadis 510. Kemudian untuk minggu hadapan tu kita akan ulang balik kita tertinggal tu lah. Nota tu sebenarnya sudah dia gini, sebab dulu saya tersilap hadis dulu, kemudian kesimpulan kita buat sebagai lampiran. Jadi saya susun balik semua. Apakah barulah. Jadi untuk minggu hadapan saya akan bagi mengikut urutan lah. Sebab saya susun semula dan ada sedikit tambahan. Okey. Jadi untuk malam ni kita ambil muka surat 177, hadis yang ke-510. Wa bi qala akhbaran Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Abu Alqamah al-Madani qala hadatsana Muhammad bin Amr an Abi Salamah قال صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا صليتم قلنا صلينا الظهر قال إني صليت العصر فقولوا له عجلت فقولوا له عجلت فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. Dia ada silap tu. Faqalu tu sebenarnya. Faqalu lahu ajjalta. Ajjalta tu sebenarnya dia ada tanda soal tu. Faqalu lahu ajjalta, ada tanda soal. Sepatutnya faqala innama usalli kama ra'aitu ashabi yusallun. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Amr itu, daripada Abi Salamah, kata beliau, kami telah salat di zaman Umar bin Abdul Aziz, kemudian kami pergi kepada Anas bin Malik, maka kami mendapati beliau sedang salat. Apabila dia telah selesai salat, maka beliau bertanya kami, adakah kamu telah salat? Kami jawab, kami telah salat zuhur. Lalu beliau berkata, saya salat asar. Situ poin dia tu. Jadi bila Anas selesai salat, dia tanya kami, kamu telah salat ke? Kami jawablah, kami telah salat. Salat apa? Salat zuhur. Lalu Anas kata, saya salat asar. Baik. Lalu mereka berkata kepadanya, awalnya, kita jemaah, sebab dia bahasa ni bahasa dialog ni. Awalnya
Jadi Anas berkata, beliau tu maksudnya Anas berkata, sebenarnya saya salat sebagaimana saya telah melihat para sahabat saya salat. Baik, perbincangan hadis. Hadis bab, iaitu hadis Anas, adalah sahih dan ianya adalah hadis munfarid daripada Imam An-Nasai. Hadis munfarid ni makna hadis yang hanya Imam Nasai saja riwayat hadis ni. Orang lain tidak riwayat. Itu. Mana dia saja riwayat. Bahkan mengikut ulama dalam kitab lain pun dia tidak sebut hadis ni. Dalam kitab dia hak lain. Baik, tak apalah. Jadi kena ingatlah sebelum kita masuk pada perbincangan itu, perbincangan kita ni sebenarnya masih lagi berkait dengan bab yang ke-8, iaitu ta'jilul asri, menyegerakan salat asar itu, menyegerakan salat asar. Maksud Anas dengan katanya, saya telah melihat para sahabat saya salat. Tu ana ambil sebab begini, sebab hadis ni telah kita bincang juga dah sebelum ni. Kalau kita tidak ambil perkara yang kedua tu, kalau kita tengok semula teks itu sebagai syarah umum lah kita, yang saya tidak tulis di sini, dia begini. Jadi dalam riwayat ini Abi Salamah kata, pernah kita ni sembahyang di zaman Umar bin Abdul Aziz, selepas salat. Jadi kami pun pergilah kepada Anas bin Malik. Jadi kami dapati Anas bin Malik sedang salat. Bila selepas dia salat, dia tanya kami, dah salat ke? Kami kata kami telah selesai salat zuhur. Jadi Anas kata, dia kata saya baru selesai salat asar. Di situ dulu apa maksudnya? Maksudnya daripada hadis ini kita dapati bahawa Anas sembahyang asar pada awal waktu, dan orang lain, Abi Salamah dan kawan-kawan dia lah, gitu. Dan orang yang bersama dia, dia kata dia semaya zuhur tu apa maksud? Makna dia semaya zuhur lewat lah. Dia semaya zuhur lewat. Sebabnya selepas dia semaya zuhur tu, dia pergi bertemu dengan Anas. Kalau dalam syarah hadis disebut bahawa tidak jauh tu, di kawasan yang sama ya. Di kawasan yang sama. Jadi cuba bayangkan, selepas dia salat zuhur, dia pergi jumpa Anas tu, Anas selesai salat asar. Maknanya salat asar Anas salat asar tu awal waktu. Jadi Abi Salamah dengan orang yang bersama dia salat zuhur itu lewat tu, tapi masih dalam waktu zuhur lagi. Okey. Sebab itulah, kerana Anas tahulah, sebab itulah Anas jawab, saya semaya asar. Jadi kalau kita tengok di sini, Abi Salamah dengan orang-orang lain tu, dia kata ajalta, awalnya semaya asar. Dia kata kepada Anas. Anas kata, ginilah saya semaya asar ni zaman sahabat-sahabat saya dulu. Di zaman sahabat lah, masa sahabat lama lagi yang hidup pada waktu tu, kami memang semaya awal ke waktu asar. Di sinilah timbul dalam syarah hadis bahawa di zaman ini maknanya pemimpin Islam itu dia semaya tu agak lewat, tapi bukanlah sampai peringkat waktu haram itu. Hampir-hampir nak habis tu, Nabi kata tu sifat orang munafik tu. Tak sapalah tak tu, tapi kira-kiranya lewatlah. Dan perkara itu menjadi kebiasaan. Kita nak kata dia ni maknanya mazhab Hanafi ke, tak timbul mazhab lagi maksudnya. Tak timbul lagi mazhab pada zaman ni. Tapi itulah yang berlaku. Baik, itu dia punya latar belakang hadis ni. Cerita dalam hadis ni. Maknanya Anas semaya awal tu waktu apa? Waktu asar, salat asar, dan Abi Salamah dan beberapa orang lain semaya lewat zuhur. Baik. Itu cerita dia. Baik, maksud Anas dengan katanya saya telah melihat para sahabat saya salat. Jadi bila kata sahabat saya salat, kamu ikut pensyarah hadis, pensyarah syurah hadis, mereka mengatakan maksud sahabat saya sini termasuk Nabi SAW, adalah Nabi dan para sahabat yang lain. Sebab
Anas melakukan salat pada awal waktu kerana beramal dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, nanti selepas ketiadaanku akan ada kaum yang melewatkan salat. Engkau salatlah pada awal waktu. Ni wasiat Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Jika selepas itu dilakukan salat, maka bagi engkau adalah salat sunat, dan kalau engkau tidak melakukan salat selepas itu, maka engkau telah menjaga salat engkau. Di dalam riwayat lain daripada Abi Dzar juga, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam keadaan memukul pahaku, bagaimana keadaan engkau apabila engkau berada pada zaman kalangan yang melewatkan salat? Kata Abu Dzar, apa yang Tuan perintahkan saya buat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau salatlah pada awal waktunya, kemudian engkau pergilah untuk mendapatkan keperluan engkau. Jika sesudah itu engkau berada di masjid dan dilaksanakan salat, maka salatlah. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatlah pada awal waktu. Jika engkau berpeluang salat bersama mereka, maka salatlah, dan jangan engkau berkata, sesungguhnya saya telah salat, oleh itu saya tidak akan mengulangi salat. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, salatlah kamu pada awal waktu dan jadikan salat kamu bersama mereka sebagai salat sunat. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya begini, dalam riwayat ni, sebab ni beberapa riwayat ni, jadi Nabi pernah sebut khusus pada Abi Dzar. Riwayat pertama, kalau kamu akan berada di suatu ketika, nantilah kamu tengok orang pada waktu tu biasa semaya lewat, akan berlaku. Zaman kita ni tak ada. Zaman kita ni zaman sahabat lah, zaman Nabi, semua semaya awal waktu. Tapi akan datang akan berlaku begitu, kata Nabi kepada Abu Dzar. Jadi dalam keadaan itu, kalau kamu sempat, kamu berada pada zaman itu, salatlah pada awal waktu. Nabi suruh Abu Dzar tetap kena salat pada awal waktu, biarlah orang lain tu. Seolah-olah begitu. Baik, jika selepas itu dilakukan salat, maknanya selepas kamu salat awal waktu, orang lain semaya lewat, tiba-tiba kamu pergi masjid dengan sebab ada urusan lah, tiba-tiba tengok orang baru semaya salat asar, sedangkan kamu sudah semaya dah pada awal waktu. Sebab apa? Sebab kalau dia mari masjid, orang tak semaya lagi. Supaya contoh kita pergi, kita kata kalau di masjid India misalnya, pukul 5.30, 5.40 baru semaya asar. Jadi sebab dia mengikut mazhab Hanafi lah. Jadi kalau kamu semaya awal, tiba-tiba pergi masjid tengok orang lain semaya, boleh kamu semaya pula bersama dia. Hak tu jadi sunat maksudnya. Hak tu jadi sunat. Tapi kalau kamu tak semaya pun, kamu sudah dapat kelebihan semaya awal waktu, dan kamu telah menjaga sembahyang kamu. Itu riwayat pertama. Dalam riwayat lain yang bersumber daripada Abu Dzar juga, bahkan hak ni Nabi sebut, ketika Nabi sebut ni, Nabi tepuk napa dia, seolah Nabi buat gini. Seolah-olah Nabi tepuk. Ketika Nabi tepuk ni bukan pukul, itu makna tepuk di paha dia, pukul di paha dia. Ketika itu Nabi kata, kalau saya nak terjemah dalam bahasa Kelantan kita mudah nak, munawak lagu mana agak, kalau zaman tu selepas ni orang ramai ni semaya lewat asar, ketika tu dia tepuk lah. Abu Dzar, munawak lagu mana, bagaimana kamu akan tindakan kamu jikalau suatu ketika nanti ramai orang pada waktu itu mereka melakukan salat asar ni lewat, bagaimana kamu nak buat? Tu selepas dia pukul paha Abu Dzar itu, kata Abu Dzar, Rasulullah nak suruh saya buat macam mana? Apa yang Rasulullah arahkan saya buat? Nabi kata, engkau salatlah pada awal waktu. Dan selepas kamu salat, bila kamu pergi atas apa-apa urusan kamu, dan kalau kamu sampai di masjid, tiba-tiba tengok baru dilaksanakan salat asar, kamu semayalah bersama mereka, dan semaya kamu itu dia menjadi sunat. Walaupun semaya asar 4 waktu pun dia jadi sunat, mana boleh pahala lagi. Kalau kamu tak semaya pun tak apa dah, kamu sudah tersenarai sebagai orang yang jaga waktu salat. Kamu semaya pada awal waktu. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, jangan pula bila kita semaya dah, kita semaya, contoh kita semaya dah asar ataupun semaya apa saja, tiba-tiba kita pergi masjid, orang baru semaya. Nabi kata, janganlah kamu kata, oh saya semaya dah, jadi saya tak mahu dah ulangi balik semaya ni. Nabi kata semaya lah, ia jadi sunat, kamu boleh pada. Tu hadis ni riwayat Muslim.
Jadi sebenarnya hadis inilah yang menjadi sebab kenapa Anas kata begitu. Hak tu dia kata sahabat saya dulu semayawa. Memang zaman Nabi semayawa. Kecuali ada sebab-sebab tertentu yang berlaku dalam keadaan kecemasan, keadaan yang tidak dijangka. Tapi asalnya semayawa. Tu. Dia kena ingatlah dalam sebab sebab Imam Nasa'i ni antara ulama yang berpegang dengan pendapat jumhur. Semayawa tu lebih baik. Dia tidak berpihak kepada mazhab Hanafi. Bukan mazhab Hanafi. Maknanya dia dari kalangan jumhur. Kalau mazhab Hanafi ni kita kata, memang dia kata semaya lewat. Semaya lewat. Lewat sungguh. 5.45 kira. 5.40 baru dia semaya. Tak masuk asar ni 4.30. Kalau ni lagi awal asar. Tapi lebih kurang begitulah. Baik, tak apalah. Jadi sebab itulah Imam Nasa'i kemukakan hadis di bawah tajuk Ta'jilul Asri, yakni menyegerakan salat asar. Itu pendapat jumhur. Baik. Bab yang ke-9, terlalu melewatkan asar. Imam Nasa'i buat tajuk maknanya lewat doa semaya asar. Babut tasydid fi ta'khiril asri. Saya pun tak tahu nak terjemah macam mana. Saya pun terjemah gitulah, terlalu melewatkan asar. Kalau nak terjemah hukum latas tak lagi. Maya asar lewat doa. Tu tajuk dia. Tu. Hadis 511, wa biqala akhbarana Ali bin Hujr ibn Iyas bin Muqatil bin Mushamrij bin Khalid قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر قلنا لا إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Al-A'la lah, daripada kita ambil Al-A'la tu, bukan Anas tu. Al-A'la telah meriwayatkan kepada kami bahawa setelah selesai salat zuhur, Al-A'la kata, saya ambil di situ, telah meriwayatkan kepada kami bahawa setelah selesai salat zuhur beliau telah masuk menemui Anas dalam rumahnya di Basrah. Boleh nakak dah tidak? Hak ni hadis ni selepas tu, maknanya hadis hak 510 saat ni hak dia pergi jumpa Anas tu di Basrah lah. Sebab itulah kalau dalam syarah dia sebut selalu. Cuma saya sengaja tak itu nak sinilah. Maknanya hak dia pergi jumpa Anas tu di Basrah. Basrah ni lah pusat pemerintah pada waktu itu. Dia bukan Madinah, pusat pemerintah di zaman Muawiyah ni. Bukan di Syam ni. Tapi di sini berlaku di Basrah. Cerita ni hadis 510 saat ni berlaku di Basrah. Kalau mengikut ulama ni zaman pemerintah Muawiyah. Setengah ulama kata dah ni zaman Yazid dah ni. Zaman Yazid dah. Baik, tak apalah. Rumah Anas berada di sebelah masjid. Lagi kita jelas lah nampak tu, dekat lah tu. Apabila kami masuk menemuinya, beliau bertanya kami, kamu dah salat asar? Jelas dia tanya, kamu dah salat asar? Kami jawab, belum. Kami baru saja selesai menunaikan salat zuhur. Beliau berkata, kamu salatlah asar sekarang. Kata Ala, sebenarnya itu Al-Ala, Ala lah buai alif lam, saya buai. Kata Ala, kami bangun dah salat asar bila Anas suruh. Apabila kami selesai salat, maka Anas berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, itu adalah salat orang munafik. Dia duduk sehingga hampir habis waktu asar. Apabila salat asar berada di antara 2 tanduk syaitan, maka dia bangun
lalu mematuk 4 rakaat. Saya terjemah seperti asal dia supaya lebih nampak ganah lagi dia terjemah tu tak. Nak suruh nampak nak yang Nabi semacam beri amaran sikit. Seperti kita pun aku buat matu no. Jenis maya tidak tamak ninah kuat itu. Kita pun guna gitu juga. Dia nak habis dah waktu asar, nak masuk maghrib, maka mereka pun mematuk 4 rakaat. Orang itu tidak ingat kepada Allah dalam salatnya, melainkan kalau ingat apa sedikit saja. Baik. Cuba kita perhati dulu hadis ni sebelum kita masuk pada perbincangan ni. Dalam hadis ni sebenarnya dia berkait dengan hadis 510 tadi juga. Cuma hak ni lain. Kena ingat, hak Abi Salamah tadi, dia bukan seorang, dia ramai. Dia dengan orang lain lah. Yang mana dia, misalnya kalau kita tengok dalam riwayat ni, Ali bin Hujr bin Iyas bin Muqatil bin Mushamrij bin Khalid katanya Ismail telah meriwayat kepada kami, katanya Al-Ala telah meriwayat kepada kami bila dia sesal semai Zuhur dia masuk jumpa Anas. Sebab dia ramai. Hak tadi yang sebut tadi bukan Al-Ala tetapi Abi Salamah. Hak ni Al-Ala pula sebut. Cerita sama ya sebenarnya, cuma adalah dia punya perbezaan lafaz tu. Jadi masuk jumpa Anas di rumah dia di Basrah. Sebab Anas ni sebenarnya dia tempat rujuk masyarakat, Anas bin Malik. Di rumah dia pun dekat masjid. Jadi jelaslah nampak bahawa orang yang semaya ni sini Ala ataupun dalam riwayat 510 tadi sebut Abi Salamah, mereka ni semaya di masjid. Semaya di masjid. Ni. Yang mana dalam hadis 510 tadi sebut dia kata kami semaya zaman Umar bin Abdul Aziz tu. Tapi ulama sebut Umar bin Abdul Aziz ni, kita sebut dah ke sebelum ni, Umar bin Abdul Aziz ni pada waktu ni dia tidak jadi khalifah lagi ni. Cuma dia salah seorang pemimpin kerajaan Umawi. Anas ni, Umar bin Abdul Aziz. Mana Umar bin Abdul Aziz ni pada waktu ni dia belum lagi menjawab jawatan sebagai khalifah. Tapi dia sudah ada jawatan dalam politik pada waktu, dalam kerajaan dia sudah ada, cuma tak jadi khalifah lagi. Boleh sebab apa? Sebut dah asal sebelum ni tak? Bahawa bila Anas meninggal dunia 10 tahun selepas tu baru dia jadi khalifah. Kalau mengikut ulama. Mana selepas Anas bin Malik meninggal dunia 10 tahun lepas tu barulah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Maknanya pada waktu ni ketika Anas masih ada ni, dia sudah pegang jawatan dah, cuma bukan jawatan sebagai khalifah. Baik. Jadi dalam riwayat 511 ni lebih nyata lagi. Maklumat tu lebih terang, lebih jelas lagi. Mengikut riwayat Al-Ala ini. Jadi bila dia selesai semaya Zuhur, dia semaya Zuhur mana tu? Di masjid lah, di Basrah tu. Tepi masjid tu rumah Anas bin Malik. Bila dia selesai semaya, dia pergi jumpa Anas. Di mana? Di rumah Anas. Sayyidina Anas. Jadi bila dia masuk tu, Anas pun kata lah, semaya asar dah kau? Semaya asar dah kau? Jadi pokok dia kata, Dek lagi, kami baru sahaja selesai menunaikan salat Zuhur. Baru sudah semaya Zuhur. Kalau kita tengok kenapa rapat jik ni. Mana bila semaya Zuhur tu duduk sementara yang masuk asar. Lewat sungguh dia semaya Zuhur tu. Kira-kira gitulah kamu ikut riwayat ni. Ni mengikut riwayat 511. Kami baru saja selesai menunaikan Zuhur. Maka Anas pun kata, sekarang ni semaya asar lah. Lah ni semaya asar sekarang ni. Gitu. Kami pun bangun dah salat asar. Jadi bila dia selesai semaya asar tu, Anas pun kata pada dia. Anas pun sebut sebagai memperingatkan dia. Sebut apa dia? Sebut hadis ni lah. Ancaman Nabi, kutukan Nabi terhadap orang semaya lewat tu. Walaupun hak dia nak kaitnya semaya asar, tapi nampaknya Zuhur pun lewat juga semaya tu. Ada berlaku gitu. Dalam syarah Ethiopi tu dia sebut dengan lebih terang lagi. Dia kata zaman kerajaan Umawi ni memang kecenderungan semaya lewat ni memang menjadi-jadi, dia kata. Dia ada sebut gitu. Kecenderungan semaya lewat ni. Sebab tu Anas tu nampak bertegas sikit. Dia kata, kalau kami dulu, saya dengan sahabat saya dulu, mana termasuk Nabi lah. Kita semaya lagu ni sebab saya semaya ni lah. Yang ni semaya pada
awal waktu. Begitu ya, semaya pada awal waktu. Cuba kita tengok perbincangan hadis tu. Jadi ancaman dalam hadis 511-nya mengikut riwayat Anas ni, hak Nabi sebut tu, semaya lewat tu semaya orang munafik tu. Cuma dia sebut sini secara khususnya semaya asas. Tapi mengikut ulama ni kita boleh qiyas pada mana-mana solat lah, bukan semaya asas saja. Bahkan Nabi disebut sini, orang yang semaya lewat tunggu habis, nak habis asar dah waktu baru dia nak semaya asar ni, sebenarnya dia semaya pada waktu dua tanduk syaitan telah muncul, seolah-olah waktu sudah berada di dua tanduk syaitan. Lepas tu baru bangun nak semaya. Apa jadi Nabi gambar ke seperti binatang mematuk makanan tu kepada orang semaya lewat ni, jadi cepatlah apa takut dia masuk waktu lain pula tu. Itu maksud Nabi. Jadi orang semaya gitu khusyuk ke tidak? Tidak. Sebab tu Nabi kata tak ingat Tuhan mana semaya tu, duduk takut dia masuk ngari. Hak tu sebenarnya. Kalau ingat Tuhan pun sikit sangat saja. Baik, cuba tengok perbincangan hadis. Dalam riwayat Abu Daud menyebutkan, kami telah masuk menemui Anas bin Malik selepas waktu zuhur. Dia telah selesai salat zuhur. Al-hadis. Hadis ini menunjukkan beliau salat pada awal waktu di rumahnya, dan beliau tidak salat berjemaah kerana pemimpin pada waktu itu salat lewat. Salat lewat sangat. Dan ada juga dalam syarah, cuma saya tidak masukkan di sini, ada juga sebut bahawa yang salat zuhur ni dia bukanlah salat lewat sangat. Tidak salat lewat, tapi kukuk mana pun lewat dah, bukan di awal waktu zuhur tu sendiri pun. Jadi Anas bin Malik tengok nampak ada kecenderungan. Sebab itulah Anas kata fasallu al-asra, semayalah asar selalu. Masuk maknanya masa dia pergi jumpa Anas tu masuk dah tu waktu asar tu. Takkan nak pelewat pula. Dah tadi zuhur tu pun lewat dah nampaknya. Tapi lewat tu tidak jelas lewat tu siapa perkat nak habis benar. Nak sikit lagi nak masuk waktu asar. Tidaklah menunjukkan begitu, tapi lewatlah. Mana tidak di awal waktu juga kalau ikut dalam beberapa syarah tu. Jadi bila dia masuk jumpa dengan Anas bin Malik, Anas kata semayan lalu asar. Dan dia disebut seperti dalam hadis. Sebab itulah mana pensyarah-pensyarah hadis sebut bahawa Anas bin Malik ni dia semaya asar tu di rumah dia. Dia tidak semaya di masjid. Sebab apa? Sebab orang tak semaya lagi pada awal waktu asar tu. Begitu. Tapi ada juga setengah-setengah ulama kata dia semaya lewat tu tidaklah lewat sangat. Sebab kalau kita kata 2 kali bayar tu, dia sebenarnya agak jauh lagi, lebih kurang 45 minit lagi nak masuk waktu maghrib tu. Kita tengok dalam hadis selepas ni. Saya buat perbanding di antara hari pertama dengan hari kedua malaikat Jibril mengajar waktu salat tu. Dalam hadis sebelah ni kita lebih jelas lagi lah. Baik, tak apalah. Jadi yang pertama tu, kalau mengikut riwayat Abu Daud, dia menyebutkan kami telah masuk menemui Anas bin Malik selepas waktu zuhur. Apa maksud selepas waktu? Selepas habis waktu zuhur. Ma'dan qidai az-zuhur. Selepas habis waktu zuhur. Dia telah selesai dia telah selesai silap. Dia telah selesai salat asar. Tu sebenarnya ubah tersilap. Dia telah selesai salat asar. Sebab tu dia tanya semaya asar dah. Tiba-tiba kami ni ayat kata dah zuhur maya dah. Asar tak maya lagi. Gitu. Tu dia kata fasallu al-asr, semaya asar lah. Jadi hadis ni menunjukkan beliau salat pada waktu. Sebenarnya hadis ni kalau kita tengok dalam huraian apa ni Imam Nawawi, dia kata gini, Imam Nawawi pun sebut dalam riwayat dia kata zaman Umar bin Abdul Aziz ni sebenarnya dia menjadi macam kecenderungan umat Islam pada waktu itu semaya asar ni agak lewat, khususnya pemimpin-pemimpin. Dia ada sebut gitu. Baik, tak apalah. Yang kedua, maksud kata-kata Anas itu adalah solat munafik. Semaya lewat tu semaya orang munafik. Bukan dia tu munafik akidah. Ni munafik sini maksudnya munafik dari segi fi'il perangai dia tu. Dari segi perangai dia tu. Ataupun setengah ulama kata munafik sini munafik dari segi akhlaki, bukan munafik i'tiqadi, tidak. Jadi maksud kata-kata Anas itu adalah salat munafik. Maksudnya orang yang melewatkan salat. Tu salat orang munafik gitu tu. Maksud salat dalam kata-kata beliau adalah salat asar secara nasnya.
Kata At-Tibi, kata-kata Anas mengisyaratkan kepada salat yang khusus, dan hadis telah menjelaskan salat apa yang dimaksudkan dalam minda beliau dan orang lain. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengulangi 3 kali sebutan, itu adalah salat munafik, itu adalah salat munafik, itu adalah salat munafik. Itu dalam riwayat Abu Daud. Mengulangi 3 kali itu sebenarnya sebagai penegasan betapa beratnya melewatkan salat dengan sengaja, sehingga perbuatan itu telah menjadi amalan kepada seseorang. Munafik yang dimaksudkan adalah munafik akhlak atau munafik perbuatan, bukan munafik akidah. Dia hak ni sebenarnya dia ada huraiannya. Hak yang Nabi kutuk ni seseorang yang menjadi kebiasaan. Dalam hadis ni yang Nabi sebut sebagai salat munafik tu, iaitu melewatkan salat, dan yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah salat asar, bukan salat lain. Walaupun ulama kata kita boleh qiyas pada salat lain. Misalnya dia semaya lewat Isyak. Jadi dia nak semaya Isyak, tidur dulu, bangun baru semaya. Berapa kali dah tinggal, kita kata tak? Tinggal semaya Isyak tu. Lepas tu buat pula. Kalau dia boleh jadi beberapa kali tinggal, banyak dia, tapi perbuatan melewatkan tu. Tidur dulu ke tu? Sunnah ke gitu? Tidak sunnah gitu. Jangan itu buat lagi tu. Kalau ada buat tu kena bertaubat. Kena bertaubat lagu mana? Haram jadi tidur tu kami ikut ulama. Lepas tu ajar lewat semua gitu tu. Hak tu hak Nabi kata. Sebab lewat ni kita tak boleh nak kontrol tidur ni. Surah ayat kau cijai pun. Kalau dia jadi tiba mesti dia mesti akan berlaku sama ada terlepas tu ataupun dia jadi dekat sangat nak masuk waktu lain. Pada waktu itulah semaya dia tidak sempurna. Sebab apa? Sadilah. Bunyi orang ngaji Quran. So dah dekat benar tu nak masuk azan tu bunyi ngaji Quran. No. Jadi tak khusyuk lah. Sebab tu Nabi kata dia tak ingat Tuhan, kalau ingat apa qalilan. Sikit sangat ingat Tuhan. Jadi At-Tibi kata hak ni maksudnya jelas solat apa yang dimaksudkan dalam hadis. Salat asal lah. Tu. Jadi yang dia katakan solat munafik tu mana solat ni solat yang dilakukan oleh orang munafik. Perangai orang munafik tu gitu tu. Apa dia nak ikut dia hanya? Seolah-olahnya begitu. Jadi maknanya hadis ni suatu penegasan dan berbentuk inzar, ancaman. Mana kalau ada di kalangan kita ni yang belajar hadis ni, masih lagi buat kerja gitu, kena usahalah. Untuk usaha, kena cuba eloklah. Siapa-siapa pun. Baik. Cuba tengok nombor 3 tu. Maksud kata-kata Nabi SAW, sehingga matahari berada di antara 2 tanduk syaitan, adalah sebagai kinayah, bahasa sindiran kepada hampir tenggelamnya matahari. Ada juga ulama yang menyatakan kata berkenaan adalah hakikat, bukan kinayah atau majas, kerana pada ketika matahari hampir tenggelam, kalangan kufar yang sembah matahari akan melakukan sujud kepada matahari, dan pada ketika itu syaitan akan meletakkan dirinya pada suasana matahari hampir tenggelam agar menampakkan dia yang disembah. Ingat tak berkenaan dengan matahari dua kan Nabi sebut ketika masuk waktu isyraq tu, ketika habis subuh masuk waktu isyraq tu juga haram kita salat. Haram kita salat itu. Kerana pada waktu tu syaitan juga ada orang kafir sembah, ada agama orang yang tidak Islam ni mereka sembah matahari juga. Jadi seolah-olah syaitan akan pergi, seolah dia letak diri dia di suasana itu supaya dia yang disembah sebenarnya. Padahal kita kata bukan orang yang semaya pada waktu tu, dia bukan sembah syaitan, dia sembah matahari. Hak ni matahari nak tenggelam, dia sembah pula maknanya semaya 2 kali sehari. Tapi syaitan mengikut ulama ni, sebab Nabi tidak sebut. Jadi Nabi kata pada waktu tu aku keluar, waktu tu waktu yang berada di antara 2 tanduk syaitan, seolah-olah pada waktu tu ketika orang kafir sedang sembah matahari, syaitan geletak diri dia tepat tu, tepat matahari nak tenggelam tu, supaya seolah-olahnya dia sebenarnya disembah, bukan matahari tu. Okey, baik. Ada juga setengah ulama menyebutkan bahawa kata-kata Nabi sebagai memperingatkan bahawa pada waktu itu kalau ada umat Islam semaya juga, sebenarnya dia telah terpengaruh dengan syaitan, dan syaitan berbangga pada waktu kerana dia telah berjaya mengelak, dia telah berjaya menjauhkan umat Islam daripada sunnah. Ada juga yang kata begitu. Sebab Nabi sebut secara begitu saja, Nabi tidak berjelaskan. Tapi kukuk mana pun kalau kita perhati hadis ni dikaitkan waktu itu dengan syaitan, maknanya sangat tidak wajar lah kalau semaya tu lewat sangat. Betul. Kalau kita desa rakaat pun memang dah. Kita akan jumpa hadis tu lepas ni lah. Memang Nabi kata man adraka raka'atan. Man raka'a raka'atan.
apa ni, faqad adraka salatul asr. Memang betul kalau dia sudah dekat masuk rakaat kedua tu orang bangari. Memang Nabi kata dah semaya asal. Makna semaya itu dikira semaya tunai, bukan qada. Bukan qada. Tu betul. Tu. Hak ni kita duk bincang, hak Nabi ancam, bahkan Nabi semacam kutuk tu orang yang menjadi tabiat dah semaya lewat tu. Itu maksud dia. Yang keempat, kesimpulan hadis. Imam An-Nasa'i mengemukakan hadis bab sebagai menyatakan betapa beratnya, betapa buat arti spelling sila, betapa beratnya orang yang selalu melewatkan salat. Berat tu mana berat dari segi sikap dia tu. Teruk sehingga Nabi gambarkan supaya orang munafik nah. Supaya orang munafik, gitulah orang munafik. Mereka bangun pun dalam keadaan kusala malah. Tu pasal orang munafik gitu. Yang kedua, orang yang menjadi kebiasaan melewatkan salat asar lah tercela dan digambarkan oleh Nabi SAW sebagai munafik. Celaan kepada musalli yang salat tanpa tumakninah dan ciri salat mukmin yang sebenar adalah tenang dan tawaduk. Dia kalau kita baca dalam kitab, ulama sebut gini dia semaya ni dia ada dua ciri yang utama. Ciri yang pertama dia panggil khusyuk. Khusyuk tu dia berkait dengan hati kita. Fokus hati kita termasuk semaya itu kepada Allah SWT. Dan antara cara nak jaga dia, kita menghayati bacaan itu. Tu dia panggil khusyuk, hati. Hak tu kita dengan Allah saja yang tahu. Yang kedua dia panggil tawaduk. Tawaduk ni sifat zahir. Ngangkat tangan. Mana pergerakan kita, kedudukan kita tu dalam nampak tawaduk. Tawaduk di situ maksud apa? Kita merendahkan diri kepada Allah. Sebab tu bila kita semaya, kita letak gini tunduk. Macam hamba. Hamba tu ke hamba bila berada di tuan dia tak boleh buka dada gitu, tunduk tak tangan gitu, seolah-olah begitulah. Makna sebab tu dia tak boleh bergerak. Kalau nak garu pun, nak bergerak pun dengan ada disiplin dia. Katalah nak berjalan, nak ambil sah di hadapan, bila berlaku kekosongan pun ada cara dia, tak boleh seperti jalan-jalan biasa. Nak bercakap pun tak boleh. Makna tak boleh buat semua benda halal. Hak benda halal tak boleh buat dalam sembahyang. Makan tak boleh, bercakap pun tak boleh, kecuali apa yang dibenarkan sahaja. Itu dia panggil zahir, nampak gitu dia panggil tawaduk. Hak khusyuk tu hati kita dengan Tuhan. Tu sebenarnya. Jadi tumakninah ni sebenarnya antara yang menafikan tawaduk fi solah. Orang yang tidak ada tumakninah semaya, antara ciri yang tidak ada tumakninah disebut dalam hadis ni, semaya cepat tu. Semaya cepat. Seperti mematuk. Ada ke dalam internet dah? Mana tak ingat. Di Indonesia ada semaya Ferrari dah. Cepat sungguh semaya. 7 minit 23 rakaat dah. 7 minit semaya. Saya tengok video tu. Memang cepat sungguh. Kita sakit perut tidak secepat tu. Tu cepat sungguh tak boleh lagu tu. Kalau mengikut setengah-setengah ulama tu tak sah tu semaya tu, batal kan. Kalau setara tu cuba bayangkan dia baca Fatihah ke tak senapah. Dan masa di interview tu email tu kata ni antara yang menarik masjid ni sebab dia jadi zamir-zamir turun-temurun dah mai cepat gitu. Kita kata kalau gitu nyakit lama, mujur tak ayat. Mujur dia ayat. Kata kita tak tahu. Rupanya kata turun-temurun. Hak tu yang jadi orang ramai gitu dah mai 7 minit. Memang di interview dia punya imam dia tu. Jadi saya tengok beratlah. Cuba bayangkan tak. Kita tengok kalau semaya gitu betul seperti Nabi kata ni. Tapi hak Nabi sebut ni saya percaya, hak Nabi kata dia patut 4 rakaat pun tak secepat tu saya rasa. Hak ni memang cepat pelik tu, tak boleh sampai setara tu. Baik, hadis yang ke-512, wa bi qala akhbaran Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Salim an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Salim, daripada ayahnya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, orang yang terlepas salat asar daripadanya seolah-olah dia kehilangan keluarga dan harta bendanya. Baik, cuba tengok perhatian dalam nota kaki nuskah cetakan India ni, saya petik dalam ni Syekh Ethiopi ni dia sebut dalam nota kaki nuskah cetakan India ada tambahan hadis yang mana hadis ni tarikh dia status dia muttafaqun alaih. Mana selepas hadis Sunan Nasa'i hak cetak ke India, selepas hadis 512 ni dalam nota kaki. Bukan hadis dia letak nombor. Maknanya dalam cetak ke India pun hadis ni dia tidaklah letak nombor hadis 513, tak juga. Pada tu.
Tidak diletak nombor urutan tu. Hadis cuma diletak di bawah hasyiah dia, nota kaki di bawah tu. Apa dia? Qala akhbarana Qutaibah an Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malah. Maksudnya Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang terlepas salat daripadanya, orang yang terlepas salat asar daripadanya, tertinggal cuba letak salat asar tu. Orang yang terlepas salat asar daripadanya seolah-olah dia hilang keluarga dan harta bendanya. Baik. Jadi kita kira dua hadis lah ni. Hadis 512 dan hadis satu lagi tu hadis yang terdapat dalam Sunan Nasa'i cetakan India tu. Baik. Hadis ni sebenarnya Nabi sebut khusus salat asar. Padahalnya ulama kita kata salat lain pun sama juga. Kalau terlepas tu kih melewat-lewat ke, kih main-main terlepas. Boleh jadi terlepas tu dah semaya tapi tak ada pun satu rakaat. Ataupun daripada 4 rakaat tu dah sah, hak 3 duduk dalam waktu lain dah misalnya. Tapi hak di sini mana terlepas terus ni. Maksud dia mengikut ulama, tak ada langsung dalam waktu asar tu. Masuk ngorek dah tak mai asar lagi. Seolah-olah dia hilang habis harta dia, binasa, anak dia pun hilang, mati semua, seolah-olah begitu. Setengah ulama kata hadis ni boleh dikiaskan kepada semaya-semaya lain. Tapi ada juga setengah ulama sebut, misalnya Syekh apa ni tak silapnya Salim Id Al-Hilali pun ada sebut, buat mari juga hadis ni. Salah satu penyebab seseorang itu mendapat apa ni dosa besar lah, perbuatan yang menyebabkan hilang keberkatan dalam kehidupan dia, tinggal semaya asar dengan sengaja. Isu sekarang ni ulama kata kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khusus semaya asar. Kenapa Nabi tidak sebut sesiapa yang terlepas semaya maghrib ataupun mana-mana semaya, tapi Nabi sebut khusus untuk semaya asar. Kenapa? Ini salah satu mukjizat Nabi lah. Kerana Nabi sebut ni sebagai peringatan kepada kita. Akan datang akan berlaku lah kepada umat dia. Kalau di Kelantan kita tak nampak lagi perkara ni berlaku, tapi kalau di luar misalnya di kita kata di Kuala Lumpur, waktu asar ni waktu paling sibuk. Waktu balik kerja waktu tu, nak pergi ambil anak sekolah waktu tu, nak pergi ambil isteri, nak pergi banyak perkara waktu tu. Jam dia, oh parut. Saya duduk sana, saya belum kita duduk sana tahu rugi tu. Sebab jiran kita tu balik rumah tu kadang-kadang pukul 8 baru sampai. Tapi kadang-kadang banyak acak kalinya sempatlah sebelum maghrib. Tapi ada lepas maghrib tu acak nak. Sehingga dia kata sebab tu dia hadis apa ni solat kuliah isyak kadang-kadang tak ada. Misalnya sahabat saya di sore lagi teruk lagi. Dia duduk di Syahalat tu, memang dia kata dia akan sampai rumah selepas maghrib. Sebab tu dia kalau ada kuliah lepas isyak memang dia akan pergi. Untuk kuliah maghrib dia tak sempat. Sebab apa? Lewat banyak. Hak saya nak sebut sini ya. Dia ni dia kata kalau dia lepas waktu hijau pukul 4.30, dia tak semaya selalu. Memang tak ada. Kalau niat nak klik semaya di rumah lah, memang tak ada, akan tinggal. Lepas tu katakanlah pula, tak apalah kita nak semaya di Aran. Bertokok-tokok penuh orang semaya. Jalan jam pada waktu tu, jam luar biasa. Saya pernah terperangkap dalam jam terlepas kuliah. Kita tu orang wadah ke masa tu, kita berasalah. 2 kali juga kena. Hak musim dalam bulan Syawal. Bulan Syawal ni pun minggu ketiga dah, rupanya sahnya dia raya sebulan. Dia rumah terbuka, dia banyak dia buat malam. Padahal kita lalu jalan tak pernah jam. Hari tu jam siapa terlepas. Dalam keadaan tu, kalau waktu asar ni dia kira waktu hijau memang jam. Oh kalau pergi kawasan Gombok tu nah. Oh kawasan tu habis kan. Duduk Gombok nak balik ke Sungai Buloh. Memang maghrib sampai rumah. Cuba bayangkan pada waktu tu. Sahabat saya tu ceritalah. Oh memang ramai tak semaya asar dia tahu. Jadi betul lah Nabi sebut ni. Sebab waktu tu waktu kritikal bagi zaman-zaman tertentu. Kalau di Kelantan ni pun boleh kira kalau dah tu waktu asar tu jam tu tak. Makna kalau silap-silap tak mai dulu setengah-setengah klik rumah lewat benar dah baru boleh semaya asar. Sebab tu baik semaya di tu. Ni Nabi sebut. Jadi memang ramah tak semaya. Tu. Jadi sahabat saya pun beberapa orang saya tanya dia lah. Pada pandang awaknya, hak duk hijau pejabat sekali perintahnya, ramah tak dia kata memang ramah sah. Sebab saya perhati hak gitu dia klik selalu. Kita pun tahu rumah dia mana. Kalau kita sendiri pun tak boleh sampai sebelum maghrib, cuba bayangkan.
Sebab tu dia kata memang dia kena semaya dulu. Mana habis pukul 4.30 dia semaya dulu. Kadang dia semaya dulu, setelah dia semaya dalam pejabat dia, barulah rasa tenang. Ni betul lah Nabi sebut. Ni ada pandangan ulama yang sebut begitulah. Tu. Mungkin ada pandangan, tapi itu antara sebab. Jadi kalau kita fikir dalam konteks kita sekarang ni dengan jam yang begitu teruk tu, memang sesuai lah. Zaman Nabi tak timbul masalah ni, tak timbul. Jadi Nabi sebut ni untuk kemudian, isyarat kepada peringatan kepada umat kemudian. Di suatu ketika mereka tu sibuk sangat, sehingga waktu, memang waktu asal dia sana, dia sekolah 2 waktu, pagi dengan petang. Hak petang tu anak sekolah pukul 5.30 kadang pukul 6. Jadi buat apa dia kerja, dia nak ambil anak lagi. Tak kena anak jenis pasal tak boleh ambil lewat, kena siapa awal ni, tak kena. Marah ibu apa tak segi sekolah, banyak masalah. Kadang-kadang dia ambil isteri pula. Sebab jiran saya tu memang isteri dia tu tak boleh bawa kereta. Dia kata memang masalah, dia kata. Lepas merit siapa-siapa. Jadi bila kita baca hadis ni, nampak jelas daripada hadis ni bahawa Nabi memperingatkan kepada ulama, kepada umat dia di kemudian hari lah. Baik, seterusnya bab yang ke-10, akhir waktu asar. Bab yang ke-10 ni perbincangan khusus berkenaan dengan waktu asar. Walaupun hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i ni, dia bukan sebut semaya asar sahaja. Dia sebut semua semaya, 5 semaya dalam sehari semalam tu. Tetapi tajuk ni khusus untuk waktu asar. Dia style Imam Nasa'i kalau kita perhati, walaupun hadis tu sebut semua pun, kadang-kadang dia sebut khusus tajuk dia, akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu, dia sebut sosok. Kadang-kadang hadis tu dia ulang. Kadang-kadang dia mari hadis tu nampak sama tapi sanad berbeza. Ada juga begitu. Itu style dia. Misalnya di sini. Ini panjang sikit. Tak apalah. Sebab hari ni saya buat okey. Bab yang ke-10 akhir waktu asar. Dia sebenarnya waktu asar ni lah khilaf yang paling banyak dalam penentuan waktu. Sama ada waktu awal waktu asar ataupun akhir waktu asar. Inilah yang paling banyak khilaf dalam bab semaya 5 waktu. Waktu asar ni lah. Hadis ke-513, wa bi qala akhbarani Yusuf bin Wadih qala hadatsana Qudamah yani Ibn Shihab an Burd an Atha ibn Abi Rabah an Jabir ibn Abdullah anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu mawaqit as-salah fataqaddama Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfah والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلى الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Abdullah. Beliau menyebutkan bahawa Jibril telah datang kepada Nabi SAW lalu mengajarkannya waktu-waktu salat. Jibril telah tampil ke hadapan, yakni untuk menjadi imam. Rasulullah SAW berada di belakangnya, sedangkan orang ramai berada di saf belakang baginda SAW. Jibril telah salat asar ketika gelincir matahari. Ini ingat, ini hari pertama.
Salat zuhur, salat asar. Jibril telah salat zuhur ketika gelincir mata. Ni hari pertama ni. Ni hari pertama ni. Okey. Jibril datang lagi ketika bayang seseorang menjadi sama. Beliau lakukan apa yang beliau lakukan itu. Beliau lakukan apa yang beliau lakukan, iaitu tampil, buat Jibril, iaitu tampil ke hadapan untuk menjadi imam, seperti waktu zuhur tadi juga. Rasulullah SAW berada di bahagian belakangnya dan orang ramai berada di saf belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Jibril melakukan salat asar. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah tenggelam dan beliau tampil ke hadapan. Rasulullah berada di bahagian belakangnya dan orang ramai berada di saf belakang. Di saf belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril salat maghrib. Kemudian Jibril datang lagi ketika telah hilang syafaq. Syafaq ni maknanya mega merah tu. Bila hilang syafaq itu, maka masuklah waktu isyak itu. Rasulullah dan orang lalu beliau tampil ke hadapan dan Rasulullah SAW berada di bahagian belakangnya dan orang ramai di bahagian belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril salat isyak. Kemudian Jibril datang lagi pada ketika terbit fajar. Dalam kurungnya itu saya buat fajar sadiq, menandakan masuk waktu subuh. Ini mengikut syarah dia lah. Fajar, sebab fajar ni ada dua, fajar kadhib dengan fajar sadiq. Beliau tampil ke hadapan. Rasulullah SAW berada di bahagian belakangnya dan orang ramai berada di bahagian belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril salat ghadat. Ghadat tu maknanya subuh. Ghadat yang dimaksudkan dalam hadis ini maknanya salat subuh. Baik, habislah tu hari pertama. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kedua ketika bayang seseorang menjadi sama dan beliau telah lakukan seperti apa yang telah dilakukannya kemarin. Yani kemarin itu maksudnya pada hari pertama. Beliau telah salat zuhur pada waktu. Ini salat zuhur. Hari kedua. Salat zuhur tu bila? Pada ketika pada ketika bayar seseorang itu sama dengan tuan dia. Ni orang panggil akhir waktu zuhur lah. Bila tubik sikit lah daripada asalnya bayar tu sama dengan tuan dia, tubik sikit lah masuk asal lah. Sebelum tu dia semaya. Itu maksud dia. Baik, maknanya semaya zuhur tu pada akhir waktu. Artinya hari kedua ni. Jibril datang lagi kepada Rasulullah pada ketika bayang seseorang menjadi dua kali ganda. Lalu beliau telah melakukan seperti yang dilakukannya kemarin. Beliau telah melakukan salat asar. Hak dia laku seperti kemarin itu maknanya dia pergi ke hadapan, lepas tu Nabi duduk belakang dia, mana sahabat duduk belakang dia, belakang Nabi. Itulah hak dia buat. Hak tu maksud kemarin tu. Lepas tu dia semaya apa pula ni? Beliau telah melakukan salat asar. Baik, kemudian Jibril datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah tenggelam dan telah melakukan seperti yang dilakukannya kemarin. Kena ingatlah, beliau telah melakukan seperti yang dilakukannya kemarin, itu maknanya dia tampil ke hadapan. Dia jadi imam lah. Jadi Nabi berada di saf pertama selepas Jibril. Jadi sahabat Nabi ramai buat saf yang kedua lah. Mana saf pertama di belakang Nabi. Jangan tanyalah sahabat tak nampak kau Jibril duduk depan tu. Tu kita bincang selepas ni. Pasti ni dia tak sebut. Jadi kita tengok apa pelik nampak sah tu tak? Jibril, Nabi, lepas tu sahabat. Dia ada perbincangan dia situ tu. Sebab dalam ni dia tak sebut. Dalam syarat itu dia sebut pandangan ulama. Jadi bagaimana tu sah tu? Sahabat nampak pada Jibril tu selepas ni. Ni kita ambil ni terjemah secara nas lah. Kemudian Jibril datang lagi kepada Rasulullah ketika matahari telah tenggelam dan telah melakukan seperti yang dilakukannya kemarin. Beliau telah salat maghrib, maka kami telah tertidur. Kemudian kami terjaga. Kemudian kami tertidur. Kemudian kami terjaga. Beberapa kali tidur, jaga, tidur pula, lepas tu jaga. Selepas daripada itu Jibril telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami bangun tidur yang kedua tu. Selepas daripada itu Jibril telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah melakukan seperti apa yang telah dilakukannya kemarin. Beliau melakukan salat isyak. Kemudian Jibril telah mendatangi Rasulullah sallallahu ketika fajar telah memanjang dan sudah masuk waktu pagi dalam keadaan bintang telah nyata bertebaran. Lalu
beliau telah melakukan seperti yang dilakukannya kemarin. Beliau telah melakukan salat subuh pada ketika itu. Kemudian beliau berkata, malaikat kata ni, waktu di antara salat kemarin dan hari ini adalah waktu salat fardu. Maknanya hak aku semaya zuhur kemarin dengan hak aku semaya zuhur hari ni, antara tu itulah orang panggil waktu zuhur. Dah aku semaya asar kemarin dengan aku semaya asar hari ni, antara itulah waktu semaya asar. Dia panggil hak kita sebut sebagai wajib muwassa' itu. Kenapa? Hak wajib muwassa' kita sebut dalam beberapa minggu lepas. Mana waktu semaya ni bebas. Mana kita nak maya pukul apa asalkan dalam waktu tu. Tetapi kalau waktu maghrib ni, itulah dia ulama kata waktu maghrib kita sebut begitu. Tak mari sebut dua kali. Sebab hak dia mari hari pertama dengan hari kedua pun serupa ya. Semaya maghrib mengikut dalam syarah-syarah hadis sebutlah. Mengikut dalam syarah-syarah hadis. Walaupun ada setengah ulama kata tidak. Hak dia semaya boleh kata, tapi pendapat tu tidak kuatlah. Hak jelasnya untuk waktu maghrib. Cuba tengok sini. Perbincangan hadis, ringkas hadis. Cuba tengok. Kedatangan Jibril pada hari pertama untuk sebagai perbandingan supaya mudah faham. Ni hari mula-mula ni. Salat zuhur ketika matahari gelincir, hari mula-mula. Salat asar ketika bayan seseorang menjadi sama. Tapi sebenarnya ni kalau boleh letak menjadi sama tu maknanya selepas sama tu. Selepas sama. Selepas sama tu dia tubik sikit je. Sebab kalau mengikut jumhur, mengikut Imam Nawawi, mana ketika matahari sama tu tak masuk lagi asar tu. Kan ingat dah kita sebut ni. Ada kata waktu sama tu masuk dah. Tu dia panggil mushtarak. Ishtiratul waqt baina az-zuhri wal 'asr. Tapi dalam mazhab Syafi'i jumhur ulama tak terima tu. Tu ulama kita bincang dah sebelum ni. Tapi jumhur ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i ketika bayang objek sama tu akhir waktu zuhur. Keluar sikit, bertambah sikit ya bayang tu. Jadi panjang sikit saja. Maka masuklah waktu asar. Jadi maknanya hari pertama ni maya asar tu betul-betul pada awal waktu. Betul-betul pada awal waktu. Salat maghrib ketika matahari tenggelam. Salat isyak ketika hilang syafaq, yakni awal waktu semua ni. Hari pertama semua disebut tentang awal waktu. Salat subuh ketika terbit fajar sadiq. Okey, hari kedua Jibril datang pula. Salat zuhur ketika bayan seseorang menjadi sama. Tu menjadi sama. Jadi kena ingatlah hak asar tadi, hak kata sama tadi tu dalam riwayat lain sebut tergelincir sedikit daripada ketika bayang menjadi sama. Tu makna waktu asar. Jadi waktu hari ke hari kedua salat zuhur ketika bayang seseorang menjadi sama, makna bayang itu bayang yang sama tu tidak keluar, sedikit pun tak keluar lagi. Tu maknanya akhir waktu zuhur. Salat asar ketika bayang seseorang menjadi dua kali ganda. Okey, tak apalah, dua kali ganda. Waktu situ dia ada perbincangan dia. Kena tanda lah tu. Waktu dia ada perbincangan akan datang lah. Salat maghrib ketika tenggelam matahari. Sama ni dengan hari pertama. Hari pertama kan supaya salat maghrib ketika matahari tenggelam. Hari kedua pun begitu juga. Salat isyak ni hari kedua. Setelah kami tidur, kemudian kami bangun, kemudian kami tidur, kemudian kami bangun, kembali bangun, baru sembahyang isyak. Dekat dengan nak masuk waktu subuh. Mana selepas tu masuk waktu subuh. Nak ayat ni situ berakhirnya. Baik, cuma saya nak sebut sebelum kita baca semuanya. Salat asar ketika bayang seseorang menjadi dua kali ganda. Apakah bila objek tu dua kali ganda, maka apakah di situ sebagai akhir waktu asar? Satu khilaf ulama pula di situ. Sedekah kalau nak kira dua kali ganda tu lambat lagi nak masuk ngeri tu. Jadi apa maksud? Tu kita bincang selepas ni. Tu kalau nak tanda pun boleh tanda. Itu tepat jadi khilaf pula ulama tu. Sedangkan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i kita, habisnya waktu asar ni dia bukan mengambil kira dua kali ganda tu, dia mengambil kira tenggelam matahari. Dia mengambil kira tenggelam matahari. Habislah waktu asar. Jadi masuk maghrib lah. Mana sebelum tenggelam lah, bila tenggelam tu masuk habislah, mana sebelum tenggelam tu akhir waktu asar. Jadi apakah bila objek jadi dua kali ganda, maknanya sudah hampir tenggelam? Ulama kata tidak lagi. Situ jadi khilaf. Jadi apa maksud Jibril mari untuk hari yang kedua ni? Itu kita bincang selepas ni. Baik. Salat maghrib ketika tenggelam matahari. Begitu juga salat isyak. Salat isyak ni kalau kita perhatikan di sini, sahabat kata bila selepas salat maghrib, mana sahabat tunggu sembahyang isyak. Tunggu lama sungguh sampai tidur.
Bila tidur tu lama bangun, tak maya lagi. Tidur pula lama bangun. Lepas bangun tu baru semaya. Dan selepas tu masuk subuh. Jadi apa? Ni mana hari kedua nak ayatnya orang Kelantan panggil tara dia. Habisnya, berakhirnya waktu Isyak itu dengan naik fajar shadiq. Bila naik fajar shadiq, habis. Jadi bila habis masuk solat mana pula? Solat subuh. Itu maksud dia. Tu. Baik. Solat subuh pula pada hari kedua ni. Solat subuh ketika fajar shadiq telah memanjang. Yamtaddul fajr dalam hadis tersebut. Sudah masuk waktu pagi. Wa asbaha, dan bintang telah jelas bertebaran. Wa zaharan nujum, mutasyabbikah tersebut. Maknanya matahari itu sudah fajar shadiq telah memanjang, sudah masuk waktu pagi dan bintang telah jelas. Maknanya apa? Maknanya hari itu sudah nampak dah tu dia punya putih tu. Cerah fajar cerah tu sudah nampak cerah, boleh tengok tu. Dalam riwayat sebut bila kami selesai sembahyang subuh tu sudah belaka tu dah. Bila kita tengok orang tu nampak jelas. Misalnya orang duduk jauh tu kita nampak jelas dia. Mana cerah tu? Maknanya semaya tu lewat. Kukuk mana pun khilaf lah tu. Setengah ulama kata lewat tu ada ketika Nabi baca panjang doa jadi lewat lah. Semaya awal waktu juga, cuma awal pun lewat sikit daripada waktu hak biasa. Misalnya kalau tempat kita dia pun gitu. Kalau semaya lain 10 minit selepas azan. Tapi kalau waktu subuh 15 minit. Nabi pun gitulah juga. Mana pelewat juga sikit. Gak baca panjang pula. Sudah tu boleh kena dah orang. Masa pergi mai subuh tak kena lagi. Kelih nampak bayar-bayar gitu di bawah cahaya rembulan gitu ya. Ni dak lepas mai tu kena sore-sore jelas boleh kena siapa tu. Nak ayatnya itu cara dia. Baik. Yang kedua cuba tengok hadis Jabir ni adalah sahih. Kesimpulan hadis ni kesimpulan. Dia ni kita bincang semula panjang juga ni. Kita bincang semula lah. Kesimpulan. Jadi hadis ni kena tanda lah. Dia ada beberapa tempat yang perlu kita bincang lah. Pertama sekali berkenaan dengan maghrib, warna sama tu. Yang kedua berkenaan dengan akhir semaya asar untuk hari kedua tu. 2 kali dia panggil ni dalam istilah dia panggil ni. Kalau istilah kita belajar tentang mawaqit ni, hadis yang menyebutkan objek sekali ganda tu dia panggil hadisul mithli. Hadisul mithli ni maknanya sebagai petanda awal waktu asar. Tapi ada juga ulama dia pegang awal waktu asar seperti mazhab Hanafi, dia pergi hadis 2 kali ganda bayar tu jadi 2 kali ganda objek, dia panggil hadisul mithlain, dia panggil dalam istilah dia. Hadisul mithlain pun banyak juga. Tu kita bincang akan datang, insya-Allah kita bincang akan datang. Jadi khilaf sini ni agak ganjil sikit, yang dianggap ganjil lah hak mazhab Hanafi tu. Tu dia, sebab tu dia ada perbincangan di situ. Insya-Allah kita akan sambung minggu hadapan lah. Jadi nota hak sebelum ni tu kena bawa sebab ada tertinggal kita tak baca walaupun benda tu siap dah saya itunya. Ataupun mudah gini lah sebab hak dulu tu agak lari sikit sebab kita ada lampir saya akan print hak lain, muka surat dia akan sama juga. Cuma saya akan letak mengikut susunan dia. Minggu depan insya-Allah kita baca tu. Saya setakat itulah dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.